So, kita dah belajar apa itu nisbah. Sekarang kita tengok apakah itu nisbah setara. Ini adalah subtopik yang kedua. So, sekarang saya bagi satu contoh yang berkait dapat dengan kehidupan harian kita. Pizza. Semua dah makan? Nah, sekarang saya buat pizza yang maya. Pizza yang pertama, saya bahagi kepada 2. Pizza yang kedua, saya potong kepada 4. Dan pizza yang ketiga, saya potong kepada 8 keping. Dan pizza yang pertama ini kepunyaan Ali. Pizza yang kedua ini kepunyaan Bun. Pizza yang ketiga ini kepunyaan kepada Chandra. Okay, so setiap orang dapat satu pizza sekarang. Dan sekarang Ali kata dia nak makan satu daripada 2 keping pizza ini. So, ini saya boleh mewakili dengan nisbah 1 daripada 2 keping. Untuk Bun, dia nak makan 2 keping. So, dalam bentuk nisbah, saya boleh tulis sebagai dia nak makan 2 keping daripada 4 keping. Untuk Chandra pula, dia kata nak makan 4 keping. So, dalam bentuk nisbah, saya boleh tulis sebagai dia nak makan 4 keping pizza daripada 8 keping. So, sebelum saya meneruskan, boleh saya tahu Ali, Bun dan Chandra, siapa yang makan lebih banyak? Kalau mengikut gambar yang saya dah buat di sini, bahagian yang Ali makan, yang Bun makan dengan yang Chandra makan, saiz sebenarnya sama, iaitu separuh daripada sebiji pizza. Di sini sebenarnya saiz yang mereka makan adalah sama. So, ini kita namakan sebagai setara. Sebab saiz yang mereka makan sama, walaupun bilangannya tak sama. Sekarang saya boleh buat kesimpulan bahawa nisbah 1 kepada 2 adalah setara dengan nisbah 2 kepada 4 dan nisbah 2 kepada 4 adalah setara dengan nisbah 4 kepada 8. Dan saya boleh buat kesimpulan juga bahawa nisbah 1 kepada 2 setara juga dengan nisbah 4 kepada 8. Sekarang saya akan buktikan macam mana saya boleh tentukan mereka itu adalah setara. Kita ada 3 nisbah di sini. Nisbah 1 kepada 2, nisbah 2 kepada 4 dan nisbah 4 kepada 8. Mereka semua ini adalah setara. So, bagaimana untuk dapatkan nisbah yang setara? Sekarang kita tengok. Kuantiti yang pertama di sini. Ini adalah kuantiti pertama. Ini adalah kuantiti yang kedua. Kuantiti yang pertama, 1. Macam mana boleh jadi 2? Sebenarnya dia darab 2. So, untuk 2 nak jadikan 4, dia pun darab 2 juga. Seterusnya, untuk contoh yang nisbah 2 kepada 4 dengan 4 kepada 8, 4 macam mana nak jadi 8, dia sebenarnya darab 2. 2 macam mana nak jadi 4, dia pun darab 2 juga. So, jika korang perasan, sebenarnya untuk nisbah yang pertama dengan nisbah yang kedua di sini, mereka wajib darab nombor yang sama untuk dapatkan nisbah yang setara. Ini pun sama. Kalau ini darab 2, ini pun kena darab 2. So, inilah cara kita untuk dapatkan nisbah yang setara. Sama juga untuk nisbah 4 kepada 8. Kalau nisbah 4 kepada 8, saya nak dapatkan nisbah 2 kepada 4. 8 macam mana boleh jadi 4? Saya bahagi 2. Untuk 4 dan 2 pun wajib bahagi 2 supaya boleh dapat nisbah yang setara. Sama juga untuk 4 nak jadikan 2, dia perlu bahagi 2. Untuk 2 jadi 1, wajib bahagi 2. Dan kena ingat, dua-dua kuantiti ini wajib bahagi nombor yang sama, wajib bahagi nombor yang sama. Inilah yang dimaksudkan dalam buku teks.
Nisbah setara dicari dengan mendarab atau membahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. Sekarang cikgu bagi satu contoh. Tuliskan dua nisbah yang setara dengan nisbah 15 kepada 35. So, nak dapatkan nisbah yang setara, senang je. Kita darabkan kedua-dua kuantiti ini dengan nombor yang sama ataupun bahagi dua-dua kuantiti ini dengan nombor yang sama. Saya tunjuk contoh. 15 dengan 35. Sekarang katakan saya nak darab 2. Kalau 15 darab 2, kuantiti yang belakang 35 ini wajib darab dengan 2. Kalau nak darab 3, dua-dua kena darab 3. So, sekarang saya dapat 30, 70. So, jawapan pertama, nisbah setara yang pertama yang setara dengan nisbah 15 kepada 35 adalah 30 kepada 70. Untuk yang kedua, kalau sekarang saya tak nak buat darab, saya nak buat bahagi. So, saya akan bahagi 5 yang di depan. So, kuantiti di belakang pun wajib bahagi 5. So, ini dapat 3. Ini dapat 7. So, sebenarnya nisbah 3 kepada 7 adalah setara juga dengan 15 kepada 35. Okay, so ini contoh yang sangat simple. Awak boleh darab apa-apa nombor sahaja asalkan kuantiti yang di depan dengan kuantiti yang di belakang buat pendaraban dengan nombor yang sama. Kalau ini awak nak darab dengan 2,000, yang belakang pun wajib darab 2,000. Kalau ini nak bahagi 100, ini pun wajib bahagi 100. Biasanya kita akan buat darab sebab lebih senang. Saya memang galakkan korang buat darab. Nak dapatkan nisbah setara, awak just darabkan dengan apa-apa nombor sahaja. Nak darab 2, nak darab 3, nak darab 4. Tapi yang kena pastikan, depan, belakang, kuantiti yang di depan, kuantiti yang di belakang wajib nombor yang sama. Itu sahaja untuk nisbah setara. Sekarang mari kita tengok contoh 2 yang dari buku teks. Antara berikut yang manakah setara dengan nisbah 27 kepada 45. Daripada 4 nisbah di sini, kita kena bandingkan dengan 27 kepada 45. Tengok mereka setara ke tidak. Macam mana nak tahu? Sekarang saya tunjuk contoh. Nak semak sama ada nisbah 9 kepada 15 setara dengan 27 kepada 45. First, kita bandingkan nisbah yang kuantiti pertama dengan yang pertama. 9, macam mana nak jadi 27? Kita tahu 9 perlu darab 3 untuk dapatkan 27. Sekarang kita tengok kuantiti yang kedua pula. 15 dengan 45. 15 macam mana boleh jadi 45? 15 perlu darab 3 untuk dapat 45. Sekarang kita tengok. Kuantiti pertama darab 3. Kuantiti kedua pun darab 3. So, kalau mereka darabkan nombor yang sama, maksudnya 9 kepada 15 adalah setara dengan 27 kepada 45. Sekarang kita tengok nisbah yang kedua. 5 kepada 3. Dan kita nak banding dengan 27 dan 45. Sekarang kita tengok 5 macam mana nak dapatkan 27. Kita perlu darab 5/4. Dan 3 macam mana nak dapat 45. Kita perlu darab 15. Di sini kita dah boleh nampak kuantiti yang pertama darab 5/4.
kuantiti yang kedua darab dengan 15. Mereka mendarabkan nombor yang tidak sama. So, di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa nisbah 5 kepada 3 adalah tidak setara dengan nisbah 27 kepada 45. Sekarang, kita tengok yang ketiga, 54 dengan 90. Kita perlu juga banding dengan 27 dan 45. Sekarang kita kena cek 54 dengan 27. 54 macam mana nak jadi 27? 54 lebih besar daripada 27. Maksudnya sini bukan pendarapan tapi pembahagian sebab nombor semakin kecil. 54 kalau kita bahagi 2 kita akan dapat 27. Sama juga macam 90 dengan 45, kita sebenarnya bahagi 2 untuk dapatkan 45. So, di sini saya boleh buat kesimpulan bahawa mereka adalah setara. Sekarang kita tengok yang terakhir, yang keempat. Di sini 1/2 5/6. Kita nak banding dengan 27 dengan 45 juga. So, untuk 1/2 macam mana boleh jadikan 27? 1/2 lebih kecil daripada 27, maksudnya sini wujudnya pendarapan. Dan saya tahu bahawa 1/2 kena darab 54 supaya dia boleh jadi 27. Dan 5/6 perlu darab berapa untuk dapat 45? Sama juga dia kena darab 54. Sekarang dua-dua kuantiti darab dengan 54, maka saya boleh buat kesimpulan bahawa mereka adalah setara. So, jawapan untuk hari ini yang antara berikut yang manakah setara dengan 27 kepada 45, 9 kepada 15, 54 kepada 90 dan 1/2 kepada 5/6. Hanya ada 3 nisbah sahaja yang setara dengan 27 kepada 45. Saya harap semua jelas dengan yang ini. Untuk contoh 3, sama juga. Soalan, bagi 4 cawan cuka dengan 8 cawan air, kita boleh bandingkan dengan tulis dalam bentuk nisbah 4 kepada 8. So, nak dapatkan nisbah setara, senang je. Darabkan kuantiti depan dengan kuantiti yang belakang dengan nombor yang sama. Dalam contoh ni, dia darab 2. Boleh tak kalau saya darab 3? Boleh. Nak darab 8? Boleh. Asalkan kuantiti depan dengan kuantiti di belakang, kita darab nombor yang sama. Sama juga untuk bahagi. Kalau depan bahagi 2, kita wajib bahagi 2 untuk yang belakang. Untuk soalan cari nisbah setara, saya memang menggalakkan awak buat pendarapan sahaja. Asalkan kamu darab dua-dua kuantiti dengan nombor yang sama, itu adalah nisbah setara. Kenapa dia kata 2 nisbah setara yang mungkin? Sebab kita boleh darab apa-apa nombor sahaja. Jawapan dia sebenarnya banyak. Boleh sampai beratus ribu. Di sini hanya ada 2 jawapan sahaja yang ditunjuk. So, kalau soalan suruh cari 3 nisbah setara yang mungkin, awak darab 3 nombor yang berbeza. So, supaya awak boleh dapat 3 nisbah yang setara. So, untuk latih diri 4.1b, saya harap korang boleh siapkan dalam buku 2 juga. Dengan merujuk contoh yang cikgu tadi dah tunjuk.